Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita perdana malam ini bersama saya Syahril Sarafuddin. Ya, saya Margaret Gambang. Paparan utama malam ini. Kadar vaksinasi Malaysia antara terpantas di dunia, melebihi 400,000 dos sehari. Bakul Prihatin Negara, inisiatif terbaru kerajaan bersama sektor korporat bantu rakyat terkesan pandemik. Malaysia antara negara yang merekodkan pemberian vaksin terpantas di dunia iaitu melebihi 400,000 dos sehari. Laporan The Sydney Morning Herald memaklumkan kedudukan itu hanya diatasi Kanada minggu lalu mengambil kira perbandingan saiz negara. Kadar suntikan itu juga 2 kali lebih pantas berbanding Australia. Ini sekaligus menjadikan Malaysia antara negara yang berjaya memastikan pemberian vaksinnya antara yang terpantas di dunia. Dalam temu bual media berkenaan dengan Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan PICK, Khairi Jamaluddin menjelaskan peningkatan kadar suntikan adalah hasil rundingan semula bekalan dan penghantaran vaksin 2 bulan lalu. 70% daripada vaksin yang dibeli adalah keluaran Pfizer. Selain Pfizer, Malaysia juga memperoleh vaksin daripada Sinovac, AstraZeneca dan CanSino. Di samping vaksin lain menerusi fasiliti COVAX. Secara keseluruhan, lebih 12.647 juta dos vaksin telah pun diberikan sejak PICK bermula penghujung Februari lalu. Kadar itu menyaksikan 8.644 juta individu atau 26.5% daripada populasi telah pun menerima suntikan pertama. Negara dijangka mampu mempercepatkan sasaran imuniti kelompok seterusnya beralih ke fasa baru dalam pelan pemulihan negara. Ia selepas prestasi kadar suntikan vaksin yang paling tinggi semalam iaitu 434,000 suntikan sehari dalam tempoh 3 hari berturut-turut. Timbalan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Ahmad Amzad Hashim berkata beliau menjangkakan lebih banyak suntikan vaksin dilakukan dalam tempoh 2 bulan ini. Persiapan perlu dipertingkat untuk menerima lebih ramai penerima vaksin, seterusnya mengelak berlaku kesesakan di pusat pemberian vaksin PPV. Dalam masa sama, beliau yakin syarikat Pharmaniaga dapat membekalkan sepenuhnya 12 juta dos vaksin kepada kerajaan hujung bulan ini. Memaklumkan pada hari kemarin, kita telah mencapai kadar suntikan yang paling tinggi. Satu lagi kadar yang paling tinggi. Setelah 3 hari yang lepas kita mencatat angka 421,000, disusuli sebelum daripada hari kemudiannya 424,000. Semalam kita mencatat angka 434,000. Beliau berkata demikian selepas meninjau PPV di Stadium Tertutup Sukan Menanti Alustar. Baik, seterusnya kita ikuti data harian dan kumulatif vaksinasi COVID-19 mengikut negeri. Perkembangan harian COVID-19, 13,215 kes baru direkod hari ini, angka tertinggi sejak pandemik COVID-19 melanda negara. 26 kluster baru dan 110 lagi kematian dikenal pasti. Berikut statistik harian COVID-19 dalam negara, diikuti jumlah kes mengikut negeri.
Peningkatan kadar vaksinasi dan tindakan kawalan kesihatan awam merupakan langkah terbaik bagi membendung penularan COVID-19, khususnya varian Delta seperti yang dilaksanakan di Labuan. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata kadar vaksinasi yang mencecah 52% bagi dos kedua dan 87% bagi dos pertama di wilayah itu telah berjaya meletakkan Labuan sebagai antara negeri terbaik membendung penularan wabak COVID-19. Labuan sebelum ini pernah mencatatkan kadar jangkitan mencecah 1,340 kes dalam tempoh seminggu, namun telah menurun kepada hanya 26 kes hari ini. Kita kena guna pakai untuk di Lembah Kelang dan kita boleh tingkatkan vaksinasi dalam tempoh yang terdekat dan kita telah pun dimaklumkan 5 juta dos akan diberikan kepada di Lembah Kelang dan dimaklumkan 3.1 juta penduduk di Lembah Kelang telah pun mendapat 1 dos dan kita akan pertingkatkan iaitu 5 juta dos vaksinasi akan diberikan pada tempoh yang terdekat untuk kita mencapai vaksinasi kepada semua penduduk di Lembah Kelang pada 1 hari bulan Ogos sekurang-kurangnya mendapat 1 dos. Lebih 100,000 penerima sudah mendapat suntikan dos pertama vaksin COVID-19 di Pusat Pemberian Vaksin PPV Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Naib Chancelornya, Profesor Datuk Dr. Muhammad Ikhwan Toriman berkata, IPT tersebut merupakan satu-satunya PPV yang menerima jumlah penerima tertinggi setakat ini sejak ia dibuka pada 5 Mei. PPV ini mampu memberi hingga 3,000 suntikan sehari. Pusat Pemberian Vaksin Negara di bawah IPT UKM telah berjaya melaksanakan pemberian vaksin kepada semua penerima yang ke 100,000 dan setakat ini kita telah pun memberikan vaksin kepada dos kedua hampir 8,000 lebih dan selebihnya adalah penerima-penerima dos pertama lah. Kita telah pun melaksanakan proses pemberian ini secara berterusan dan daripada pukul 9 pagi hinggalah menjelang pukul 10 malam lah dan kapasiti itu dipertingkatkan daripada sekitar 1,000 kepada hampir 3,000 kapasiti penerima vaksin setiap hari. Sementara itu, PPV Dewan Sultan Ibrahim Universiti Tun Hussein On Malaysia Batu Pahat mula beroperasi hari ini. PPV yang pertama di institusi pengajian tinggi awam di Johor ini menyasarkan 1,500 individu divaksinasi dan 3,000 penerima pada hari berikutnya. PPV ini juga mendapat kerjasama hospital swasta. Di Kelantan, 39 pegawai kesihatan daripada pelbagai peringkat menyertai misi bantuan coronavirus di Sarawak dan Selangor. 31 pegawai perubatan akan bertugas di Sarawak selama 6 bulan dan selebihnya berkhidmat di Selangor sebulan. 3 ambulans turut dihantar menerusi misi ini. Sejak 7 Julai lalu, lebih 500 kaki tangan KKM Kelantan telah berlepas ke 6 negeri. Dalam pada itu, Jabatan Kesihatan Negeri Terengganu menyasarkan penduduk dan pemain industri pelancongan di pulau-pulau utama di negeri itu diberi suntikan vaksin sebelum bermulanya peralihan monsun. Ia melibatkan Pulau Kapas, Pulau Redang, Pulau Perhentian, Pulau Tanggol dan Tasik Kenyir. Program jelajah ini bermula di Pulau Kapas yang tadi disertai 20 petugas kesihatan. 60 pengusaha resort dan pemandu bot termasuk 14 warga asing menerima suntikan dos pertama vaksin Pfizer. Dan di Baling Kedah, seorang sukarelawan PPV Dewan Tun Razak mencuri perhatian kerana kebolehannya berbahasa isyarat. Aiman Hamizan Abdul Halim memudahkan urusan petugas lain kerana mampu berkomunikasi dengan penerima vaksin OKU. Beliau memaklumkan mengetahui asas berbahasa isyarat dari tempat kerja lamanya berikutan terdapat ramai kaki tangan golongan itu.
Pertimbangan akan dibuat untuk melonggarkan pergerakan individu yang lengkap menerima 2 dos suntikan vaksin. Perdana Menteri telah meminta Jawatankuasa Khas Jaminan Akses Bekalan Vaksin COVID-19 akan menilai semula SOP termasuk beberapa aktiviti sosial yang lain. Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata ia sebagai petanda supaya kehidupan rakyat kembali beransur secara normal sementara kerajaan menguruskan pandemik COVID-19. Saya telah minta Jawatankuasa pengurusan ni untuk menilai semula bagi mereka-mereka yang telah dapat vaksin 2 suntikan supaya mereka akan diberikan kelonggaran-kelonggaran ya, sama ada dari segi perjalanan ataupun pergi ke kedai ataupun makan di restoran. Ia adalah inisiatif kerajaan mengikut tempoh jangka masa pelan pemulihan negara sehingga akhir tahun ini. Perdana Menteri menyatakannya selepas meninjau pusat penyimpanan dan agihan bakul prihatin negara di Kompleks Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Putrajaya. Bakul Prihatin Negara bernilai RM21 juta akan memanfaatkan 1.68 juta penerima. Sumbangan ini membuktikan kerajaan terus cakna dan prihatin terhadap golongan yang terkesan akibat pandemik COVID-19 tanpa mengira kelas kumpulan masyarakat. Daripada peruntukan RM21 juta, RM5 juta merupakan peruntukan kerajaan manakala RM16 juta disumbangkan oleh syarikat korporat. Berkonsepkan whole of society, sebanyak 420,000 bakul bantuan barangan keperluan akan dilaksanakan oleh sukarelawan Skuad Prihatin Negara di bawah kendalian Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM. Jadi kalau ambil kiraan itu, saya kira sebahagian besar daripada kumpulan-kumpulan sasar yang ada dalam kumpulan-kumpulan sebegitu, baik dia M40 ke B40, sekarang kita tak kira. Kadang-kadang yang T20 pun ada yang terkesan kerana dia tak boleh nak berniaga, dia berhenti kerja atau macam-macam lain. Semua ni kita sampaikan bantuan. So ini adalah suatu usaha yang kita akan terus lakukan di samping langkah-langkah yang lain yang telah pun kita laksanakan untuk menguruskan masalah COVID negara kita. Orang ramai yang ingin mendapatkan bantuan bakul boleh menghubungi bilik gerakan JKM yang terdapat di 108 daerah di seluruh negara mulai Isnin ini. Tiada lagi kesesakan yang berlaku di Pusat Penilaian COVID-19 CAC di Stadium Melawati Shah Alam. Malah CAC berkenaan dikendalikan dengan lebih terkawal mengikut protokol kesihatan awam yang ditetapkan. Kita ikuti laporan Suliana Selamat yang membuat tinjauan di lokasi berkenaan. Beginilah keadaan di Pusat Penilaian COVID-19 CAC Stadium Melawati Shah Alam. Tinjauan saya yang bermula jam 9 pagi tadi mendapati keadaan di sini terkawal. Dan saya difahamkan oleh seorang pegawai di sini kehadiran pesakit COVID-19 pada hari ini lebih ramai berbanding semalam, namun operasi di CAC ini masih lagi terkawal dan teratur. Pesakit COVID-19 yang hadir turut mematuhi SOP yang ditetapkan dan mengikut janji temu. Ini sekaligus membantu melancarkan lagi operasi di CAC Stadium Melawati Shah Alam. Penambahan jumlah pegawai perubatan serta ambulans menjadi penyumbang kepada situasi terkawal ini. Kemah dan kerusi yang disediakan juga kebanyakannya tidak dipenuhi pesakit seperti yang tular Isnin lalu. Orang ramai yang hadir untuk memotong gelang dan membuat penilaian kesihatan sentiasa dipantau ketat oleh petugas dan pegawai di pusat penilaian tersebut. Terdahulu, tular sebuah video ratusan individu beratur dan bersesak menunggu untuk dinilai di CAC tersebut sehingga mencetuskan kebimbangan orang ramai. Suliana Selamat, Berita RTM.
Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO beri amaran varian Delta semakin ganas dan cenderung menjadi dominan beberapa bulan akan datang. Amaran dikeluarkan berdasarkan data lonjakan kes minggu lalu di seluruh dunia. Varian Delta kini telah dikenal pasti di 111 negara dan terus meningkat. WHO mendedahkan Afghanistan, Nigeria dan Ecuador adalah antara 15 negara yang melaporkan kes pertama membabitkan varian mudah merebak itu. Sementara itu, pemerintah Indonesia bimbang mengenai keupayaan mereka mengatasi lonjakan kes COVID-19 yang disumbangkan varian Delta. Penularan kes varian itu yang pantas menjadi cabaran paling utama pihak berkuasa kesihatan negara itu menangani pandemik. Dalam tempoh 24 jam, Indonesia melaporkan lebih 56,000 jangkitan dan angka itu meningkat lebih 10 kali ganda berbanding awal Jun lalu. Peningkatan kes meresahkan pemerintah negara walaupun pelbagai langkah sekatan dilaksanakan. Di Argentina, Presidennya Alberto Fernandez menyifatkan peningkatan jumlah korban COVID-19 sebagai memilukan. Sehubungan itu, beliau menekankan kepentingan kempen vaksinasi bagi memastikan penularan kes dapat dikawal. Ia selepas Kementerian Kesihatan negara itu mengumumkan jumlah kematian akibat COVID-19 telah melepasi 100,000 kes. Turut diumum 614 kematian dalam tempoh 24 jam dengan 19,697 kes baru. Hotel kebajikan pertama dibuka. Rumah prihatin bantu rakyat terkesan COVID-19. Perinciannya seketika nanti. Disahkan dijangkiti TB. Anda merupakan kontak pesakit TB. TB merupakan penyakit yang berjangkit. Kuman TB boleh merebak melalui udara semasa pesakit batuk atau bersin. Jalani ujian saringan. Pengesanan awal dapat menyelamatkan nyawa anda. TB boleh menyebabkan kematian jika tidak dirawat. Allah berfirman, "Fasalli li rabbika wanhar." Maka tunaikanlah salat dan sembelih haiwan korbanmu. Rebutlah peluang ini. Ayo laksanakan ibadat korban bersama Yayasan Ikhlas sebagai tanda syukur terhadap nikmat kesenangan yang telah Allah berikan. Mula saya kata cara baik, kalau dia tak nak dengar ke, saya rampas rokok daripada dia. Akak ambil kotak rokok dia, akak buang dalam tong sampah. Kalau akak lah kan, akak akan jeling dia. Biar sampai dia faham supaya dia beredar di situ. Saya akan masang poster dalam rokok seperti ini. Saya akan menasihatkan dia dengan cara yang baik supaya beredar pada tempat ini. Mesyuarat Jemaah Menteri semalam bersetuju menambah baik pengurusan dan operasi Lembaga Tabung Haji LTH secara menyeluruh. Kementerian Kewangan dalam kenyataannya berkata proses itu melibatkan cadangan dasar model baharu operasi LTH dan semakan pindaan Akta Tabung Haji 1995. Cadangan model baharu operasi LTH tersebut akan diteliti secara bersama oleh Jabatan Perdana Menteri JPM, Kementerian Kewangan, Bank Negara Malaysia BNM dan LTH. Di samping itu, Jemaah Menteri juga bersetuju dengan penyenaraian LTH sebagai sebuah institusi kewangan Islam yang ditetapkan di bawah Seksyen 223 Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013 dan dikawal selia oleh BNM. Mengenai persetujuan penubuhan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI, skop Suruhanjaya itu tidak merangkumi usaha penambahbaikan berterusan dan penstrukturan yang sedang dilaksanakan bagi memperkasakan tadbir urus LTH. Penubuhan RCI di bawah Akta Suruhanjaya Siasatan
Kesihatan 1950 bertujuan meneliti dapatan pengauditan perunding-perunding untuk tempoh 2014 hingga 2018 serta langkah-langkah pemulihan yang telah dilaksanakan oleh LTH berdasarkan dapatan perunding-perunding tersebut sehingga tahun 2020. Kenyataan sama juga menyebut aspek governance, integriti dan reputasi LTH sebagai institusi simpanan kewangan Islam adalah amat penting bagi memastikan agar kedudukan kewangan LTH lebih kukuh dan stabil. Ia bagi menjamin dan memelihara kepentingan pendeposit dan jemaah haji Malaysia yang termaktub di dalam Akta Tabung Haji 1995, simpanan pendeposit kekal, selamat dan dijamin oleh kerajaan. Lebih 322,000 majikan dan 2.64 juta pekerja telah menerima manfaat program subsidi upah PSU 1.0 di bawah Prihatin dan Penjana. Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz dalam laporan laksana ke-61 menjelaskan setakat 2 Julai lalu, permohonan yang diluluskan mencecah nilai 12.907 bilion ringgit. Manakala bagi PSU 2.0 sejumlah 1.309 bilion ringgit telah disalurkan kepada 76,083 majikan untuk terus beroperasi dan mengekalkan penggajian bagi 669,289 pekerja. Sementara itu, inisiatif membantu golongan petani, peladang dan nelayan pula menyaksikan 167.98 juta telah disalurkan di bawah skim pembiayaan mikrokredit Agrobank. Jumlah tersebut telah memanfaatkan 13,720 PKS mikro pertanian. Bagi menyokong penggunaan teknikal dan digital di kalangan PKS dan syarikat peringkat pertengahan, sejumlah 76.62 juta ringgit telah disalurkan kepada 13,873 perniagaan dalam bentuk grant dan pinjaman untuk langganan perkhidmatan digitalisasi. Manakala inisiatif pemulihan cendana telah menyalurkan 4.22 juta ringgit grant kepada 520 penggiat industri kreatif. Bagi alaun khas warisan hadapan, 862.35 juta ringgit telah disalurkan berdasarkan 2.38 juta tuntutan. Baik, tempoh pendaftaran bagi permohonan baharu Geran Khas Prihatin GKP 4.0 dibuka mulai hari ini hingga 31 Julai 2021. Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz dalam satu kenyataan memaklumkan pendaftaran boleh dibuat secara dalam talian melalui portal GKP. Perusahaan mikro kecil dan sederhana PMKS yang berstatus tidak lulus dan belum menerima GKP juga boleh mengemukakan permohonan bagi tujuan pengesahan semula. PMKS yang layak bagi GKP 4.0 adalah perniagaan yang menepati kriteria ditetapkan dan berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia, pihak berkuasa tempatan atau lembaga hasil dalam negeri setakat 30 Jun 2021. Bayaran GKP 4.0 yang melibatkan peruntukan 1 bilion ringgit akan dibuat pada September 2021 dan November 2021, masing-masing berjumlah RM500. Ini melibatkan penerima GKP sedia ada dan permohonan yang baharu diluluskan. Bagi penerima GKP sedia ada, mereka tidak perlu membuat sebarang permohonan. Secara keseluruhan, jumlah peruntukan yang telah dan akan disalurkan kepada hampir 1 juta PMKS sejak GKP dimulakan berjumlah 6.1 bilion ringgit. Perusahaan kecil dan sederhana PKS perlu memanfaatkan perjanjian perkongsian ekonomi komprehensif serantau RCEP bagi memperkukuhkan kehadiran PKS dalam rantaian bekalan serantau. Timbalan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Lim Ban Hung menyatakan langkah itu bagi membolehkan PKS memenuhi potensi permintaan 2.2 bilion penduduk merentasi 15 negara. Companies must be able to adapt to situational changes and adopt sustainable strategies to maintain relevancy in the global market.
Sehingga kini Malaysia telah menandatangani 7 perjanjian perdagangan bebas FTA 2 hala dan 9 FTA serantau. Datuk Lim turut menyatakan syarikat Malaysia perlu mematuhi syarat piawaian dan perakuan antarabangsa. Selain itu, mereka juga perlu mengamalkan amalan perniagaan yang sesuai dengan piawaian antarabangsa dan selaras dengan semangat matlamat pembangunan mampan. Datuk Lim Ban Hung berkata demikian secara maya dalam ucapan penutupan Hari Ekspor E-Nasional. Okey, kita ke perkembangan berikutnya. Permohonan untuk insentif penjana Kerjaya 3.0, program Kerjaya GIG dan SIP Prihatin 2.0 dibuka hari ini hingga hujung Disember depan. Ketiga-tiga inisiatif oleh Perkeso dilaksanakan di bawah pakej pelindungan rakyat dan pemulihan ekonomi pemulih. Perkeso menerusi satu kenyataan memaklumkan majikan dan pencari kerja boleh membuat permohonan bagi penjana Kerjaya 3.0 dan program Kerjaya GIG melalui pautan tertera. Bagi program SIP Prihatin 2.0, program permohonan boleh dibuat melalui aplikasi telefon mudah alih Prihatin Perkeso yang boleh dimuat turun di Google Play Store atau Apple App Store. Majikan yang menggajikan pekerja bermula 15 Jun 2021 dan seterusnya layak memohon insentif pengambilan pekerja di bawah program tersebut. Ketiga-tiga inisiatif berkenaan bertujuan merangsang pewujudan pekerjaan baharu dan menggalakkan pengambilan pekerja oleh majikan. Maklumat lanjut boleh didapati di laman sesawang rasmi atau hubungi care line Perkeso seperti yang tertera. Syarikat usaha sama antara TMB dan Malaysia Airports Holdings Berhad MAHB Cooling Energy Supply Sdn Bhd CESSB telah memulakan operasi dan penyelenggaraan loji penyejukan daerah di KLIA pada 1 Julai lalu. TMB dalam satu siaran akhbar menyatakan anak syarikat milik penuhnya TMB Engineering Corporation Sdn Bhd TNEC memiliki 70% ekuiti dalam CESSB, manakala anak syarikat milik penuh MAHB, Airport Ventures Sdn Bhd memegang baki 30% ekuiti lagi. Selain itu, di bawah perjanjian konsesi 20 tahun yang dimeterai kedua-dua pihak, CESSB akan mengendalikan penyelenggaraan dan menaik taraf loji penyejukan daerah sedia ada yang merupakan antara yang terbesar dalam negara. Syarikat usaha sama itu juga akan menjual, mengagih serta membekalkan tenaga elektrik dan penyejukan kepada pelanggan di KLIA dan sekitarnya menggunakan teknologi yang moden, efisien dan berdaya harap. Dalam pada itu, pengerusi TNEC Lim Fu Yen menjelaskan kerjasama melalui CESSB akan menyerlahkan aspirasi TMB untuk menjadi pembekal terunggul bagi solusi tenaga mampan di Malaysia dan antarabangsa. Usaha sama ini adalah peristiwa penting bukan sahaja bagi TMB dan MAHB, malah untuk Malaysia kerana ia memodernkan loji penyejukan daerah di KLIA serta menyatukan keperluan tenaga di bawah pembekal yang sama. CESSB juga akan menaik taraf loji sedia ada yang berkuasa gas kepada loji yang menggunakan elektrik sepenuhnya yang akan menghasilkan tenaga penyejukan dengan lebih efisien, seterusnya mengurangkan kos operasi KLIA hingga 50 juta ringgit setahun. Sahkan dijangkiti TB. Anda merupakan kontak pesakit TB. TB merupakan penyakit yang berjangkit. Kuman TB boleh merebak melalui udara semasa pesakit batuk atau bersin. Jalani ujian saringan. Pengesanan awal dapat menyelamatkan nyawa anda. TB boleh menyebabkan kematian jika tidak dirawat. Allah berfirman, "Fasalli li rabbika wanhar." Maka tunaikanlah salat dan sembelih haiwan kurbanmu. Rebutlah peluang ini. Ayo laksanakan ibadat korban bersama Yayasan Ikhlas sebagai tanda syukur terhadap nikmat kesenangan yang telah Allah berikan. Khas untuk penjawat awam. Dapatkan pembiayaan peribadi sehingga RM200,000 dengan kadar keuntungan serendah 2.69% dan menangi sebuah pangsa puri bernilai RM100,000. Jom sertai kempen Money for Merdeka CBP. Hubungi kami hari ini. Hidup perlukan perubahan. Ia bermula dari diri sendiri yang mengubah masa depan.
Lakukan aktiviti fizikal. Aktifkan diri anda. Baik, seterusnya kita akan ikuti perkembangan sukan. Bersama dengan penyampainya Syairul Islam. Silakan. Misi lebur rekod Olimpik Datuk Lee Chong Wei. Lakar sejarah tersendiri buat Republic Czech. Assalamualaikum, salam sejahtera bersama saya Syairul Islam dalam edisi Sukan. Chef di Mission CDM Malaysia bagi Sukan Olimpik 2020, Datuk Lee Chong Wei mencabar kesemua atlet negara di Tokyo agar memecahkan rekod terbaik beliau dalam tamasya berprestij itu. Perkara tersebut disampaikan Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Rizal Merican pada hari ini. Menurut Datuk Seri Rizal Merican, rekod tersebut mampu diperbaharui oleh atlet negara andai ada dalam kalangan mereka berjaya membawa pulang pingat emas dalam kempen Olimpik kali ini. Datuk Lee Chong Wei telah menitipkan semangat bagaimana beliau melalui 3 Olimpik, percubaan demi percubaan, menang perak di Beijing kali pertama, menang lagi perak di London pada 2012. Cuba kali terakhir pada 2016 berada dalam keadaan tapi berakhirnya dengan perak, dan beliau ingin supaya rekod beliau dipecah. Kalau nak cari satu simbol kejayaan atlet yang membawa semangat juang tinggi, Lee Chong Wei lah adalah simbolnya. Beliau nak rekod beliau dipecah dan beliau mengharapkan ia dapat dilakukan oleh salah seorang daripada 30 ini. Ketika ini, Datuk Lee Chong Wei kekal sebagai terbaik dalam Malaysia dalam kempen Sukan Olimpik menerusi 3 pingat perak yang pernah diraih pada edisi 2008, 2016 dan 2012. Baik, ini perkembangan kejohanan Persatuan Squash Profesional PSA Dunia di Chicago, Amerika Syarikat. Pemain wanita negara S. Siva Sangari dan pemain lelaki nombor 1 negara Eng Yen Yao berjaya melepasi pusingan pertama kejohanan tersebut pada semalam. Dalam perlawanan tersebut, Siva Sangari tidak berdepan masalah menewaskan pemain Mesir Sana Ibrahim 11-9, 11-2, 11-8 untuk bertemu pemain nombor 14 dunia Nili Gillis dari Belgium dalam pusingan kedua esok. Sementara itu, Yen Yao membuka kempen dengan mengalahkan pemain England Adrian Waller 11-6, 8-11, 11-9, 11-5 dan bakal berdepan laluan sukar berikutan di jadual menentang pemain nombor 1 dunia Ali Farag dari Mesir. Dalam pada itu, pemain lelaki negara Evan Yuan tersingkir seawal pusingan pertama apabila tewas 9-11, 4-11, 4-11 di tangan pemain nombor 8 dunia Diego Elias dari Peru. Saingan Liga Super yang bersambung 24 Julai ini bakal menyaksikan Melaka United FC perlu bekerja lebih keras untuk memperbaiki kedudukan semasa. Perkara tersebut diakui pemain tengahnya Gary Steven Robert yang akan berusaha membantu pasukan keluar daripada zon penyingkiran. Menurut Gary, aksi pertama menentang Sri Pahang FC pada 25 Julai ini cukup penting sebagai penanda aras agar terus diberi kepercayaan bagi perlawanan akan datang. First, dia orang trust dekat saya, dia orang percaya untuk main dekat Melaka. So, saya punya first target memang nak keluar dari relegation zone lah. Itu memang first target untuk help for the team. First game yang paling penting lah untuk diri saya, untuk menentukan yang saya boleh tolong tim atau tak. So bagi saya first game ni memang paling penting untuk saya tunjukkan komitmen saya.
Selepas 13 perlawanan Liga Super, Melaka yang mengumpul 11 mata kini berada di tangga ke-11 dan hanya berjaya mendapatkan 3 kemenangan sahaja setakat ini. Dalam usaha mempromosikan sukan papan selaju di negara ini, Persekutuan Luncur Beroda Malaysia MySkate menjelaskan pihaknya memerlukan satu lokasi khas bagi membangunkan sukan berkenaan selain persediaan menghadapi Sukan Asia 2022. Menurut Presidennya Idrus Tambarin, pihaknya kini fokus membangunkan sukan berkenaan secara holistik selepas berjaya menghadiahkan pingat emas di Sukan SEA Filipina 2019 menerusi Grace Wong. Di Malaysia ni kita nampak satu tempat yang ada potensi untuk kita jadikan tempat latihan. Track yang sedia ada boleh bertutup adalah di Putrajaya lah. Perancangan kita bukan nak ambil permanent, mungkin boleh tutup macam lebih kurang dalam pukul 10 pagi sampai pukul 4 petang kan. Waktu yang tak ada orang, boleh tutup jalan tu untuk budak-budak training dekat situ. Kita boleh buat pembangunan sukan to the grassroots level, so grassroots and elite. Itu kita nampak salah satu potensi yang baik. Bantuan bakul makanan buat atlet dan bekas atlet di seluruh negara. Timbalan Menteri Belia dan Sukan Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal memaklumkan sejumlah 300 bakul makanan bakal diagihkan menerusi kerjasama Kementerian Belia dan Sukan KBS dan Yayasan Kebajikan Atlet Kebangsaan YAKIB. Menurut beliau, pihaknya telah mengenal pasti sebanyak 156 atlet dan bekas atlet di seluruh negara yang memerlukan bantuan tersebut. InsyaAllah, YAKIB adalah badan yang sentiasa ada untuk atlet kita dan bekas atlet. Jadi dalam hal ini, biarpun PKP akan tamat dan masih juga ramai yang terkesan, kita nak cuba bantu. Sebab kita pun tahu kesan kepada PKP dan COVID ini bukan sekadar lepas habis PKP. Dia akan terus berlanjutan. Jadi kita akan sentiasa bersedia membantu bakul-bakul makanan yang ada. InsyaAllah. Sementara itu, bagi bekas pemain sepak takraw negara Mohamed Kasim Abu Bakar, beliau bersyukur dengan bantuan tersebut yang meringankan beban ditanggung ketika ini. Jadi Pak Kasim sekarang bergantung ke anak tunggal dia. Hidup Pak Kasim, dia seorang yang tinggal. Kalau dia tak ada, habis. Pak Kasim tak ada keluarga lagi dah. Punya gembira, tak boleh cakap hati Pak Kasim. Happy, orang cakap gembira kan dapat sumbangan apa semua. Alhamdulillah, syukur Pak Kasim. Selain Mohamed Kasim, turut menerima bantuan bakul makanan adalah bekas pemain bola sepak negara Muhammad Hanafiah Ali dan bekas pemain rugby kebangsaan Zainal Ismail. Bersama kita menempuh jalan ini, bangkitlah bersemangat, tegakkanlah jiwa kita semua. Malaysia, demi Malaysia, tak terpojok, biarkan dunia tahu. Demi Malaysia, demi Malaysia. Saudara, edisi Sukan 15 Julai 2021 melabuhkan dirainya. Kekal aktif dan teruskan kesetiaan anda bersama kami. Saya Syahrul Islam. Assalamualaikum. Kita berjumpa lagi. Lawan kita, jaga kita, bersiap siaga. Pemakaian face mask, 2 face mask akan lebih berkesan, iaitu dapat menapis lebih daripada 95% daripada virus. Dan ini telah pun disarankan oleh CDC, dan terutama ni di tempat-tempat awam yang berisiko tinggi, contohnya di hospital. Jadi pemakaian double face mask digalakkan tapi bukan diwajibkan, tetapi memakai face mask adalah wajib, sekurang-kurangnya 1 face mask. Jadi kalau kita berada di tempat yang sesak dan berisiko tinggi, adalah amat digalakkan untuk kita memakai double face mask dan juga face shield. Baru-baru ni ada laporan di Lancet, penerbitan mengatakan virus COVID-19 merebak bukan hanya melalui droplets tetapi juga airborne. Lawan kita, jaga kita, bersiap siaga.
Istiadat pembukaan mesyuarat pertama penggal keempat Parlimen ke-14 akan disempurnakan yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah pada 6 September. Yang di-Pertua Dewan Rakyat Datuk Azhar Azizan Harun berkata ia berdasarkan pemakluman yang diterimanya daripada Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin selaku Ketua Majlis selaras dengan Peraturan 11/2 Peraturan Majlis Mesyuarat Dewan Rakyat. Takwim Dewan Rakyat bagi penggal keempat Parlimen ke-14 tahun 2021 adalah mesyuarat pertama akan diadakan mulai 6 hingga 30 September selama 15 hari. Mesyuarat kedua mulai 25 Oktober hingga 16 Disember selama 32 hari. Wilayah Persekutuan akan membincangkan SOP terkini sebaik mencapai imuniti kelompok bulan depan. Menurut Menterinya Tan Sri Anwar Musa, SOP baharu perlu dirangka secepat mungkin bagi membolehkan pembukaan lebih banyak sektor selepas jumlah vaksinasi lengkap di wilayah Persekutuan telah menghampiri 80%. Mesyuarat membincangkan SOP terkini yang bersesuaian itu akan diadakan esok bersama wakil-wakil rakyat wilayah Persekutuan. Besok saya nak bincang, saya nak dapat pandangan mereka bagaimana kalau KL ini kita buka nanti dengan SOP yang baru setelah kita capai herd immunity. Sebab kita sudah menghampiri 80% double dose ya. Slowly kita yakin pada awal bulan Ogos kita dah capai. Beliau berkata demikian selepas merasmikan pembukaan Rumah Prihatin di Hotel Grand Seasons. Rumah Prihatin tersebut adalah yang pertama dilaksanakan bagi membantu golongan terkesan COVID-19 dan menggunakan pusat pemusatan operasi Central Kitchen. Hasil inisiatif Kementerian Wilayah Persekutuan, Hotel Grand Season yang ditutup sejak Disember 2019 dibuka kembali hari ini dengan peranan baharu sebagai rumah prihatin bagi membantu rakyat yang terkesan akibat COVID-19. Wartawan Siti Nurul Husna Bukhari melaporkan. Terletak berhampiran destinasi pelancongan menarik di ibu kota, penginapan bertaraf 4 bintang ini menjadi hotel kebajikan pertama di Malaysia. Selain menggerakkan operasi Badan Kebajikan dan Sukarelawan Prihatin Volunteer Privo, Rumah Prihatin turut merangkumi Dapur Prihatin, Bilik Penginapan Prihatin, Khidmat Kesihatan Mental Prihatin, Khidmat Vaksinasi Prihatin dan Pusat Gerakan Prihatin. Rumah Prihatin yang bakal diserahkan kepada Badan Sukarela untuk mengadakan aktiviti kebajikan di bawah satu bumbung. Sebenarnya saya berada di Grand Season Hotel yang juga dijadikan sebagai rumah prihatin. Terdapat banyak aktiviti yang diadakan di sini dan di belakang saya adalah penyediaan makanan sebanyak 1000 pack yang akan dibawa keluar oleh sukarelawan sebentar lagi dan diagihkan kepada mereka yang berada di sekitar bandaraya. Kalau anda ingat lagi tentang bekas gelandangan ataupun hijrah warriors yang melakukan aktiviti kebun bandar ataupun urban farming, sebahagian daripada hasil yang diperolehi juga dibawa ke sini untuk dijadikan sebahagian daripada hidangan yang bakal disalurkan kepada mereka yang memerlukan. Saya rasa memang baguslah sebab at least sekurang-kurangnya tempat ni kita beroperasi dan kita boleh membantu orang yang dekat luar tu yang mana golongan yang kurang kemampuan. So kita boleh agihkan makanan kepada mereka. Terutama sekali macam golongan gelandangan dan asnaf lah. Selain membantu meringankan beban rakyat yang terkesan akibat COVID-19, khidmat bantuan kaunseling dan psikologi turut disediakan kepada mereka yang mengalami masalah berkaitan mental seperti kemurungan, keresahan yang melampau atau kecelaruan. Di mana bantuan yang diberikan bukan sahaja berbentuk fizikal seperti bantuan beras, tepung, makanan harian dan sebagainya, tetapi lebih memenuhi aspek emosi, mental dan jasmani masyarakat. Kemudian dalam masa yang sama, Kementerian Persekutuan mendekatkan lagi masyarakat dengan pendekatan ahli terapi, kaunselor, pegawai psikologi untuk memberikan bantuan perkhidmatan kepada masyarakat. Kemudian yang kedua, di antaranya adalah kami akan cuba memahami, menyelami
dan cuba untuk menghayati dengan lebih mendalam tentang permasalahan ataupun isu-isu yang dihadapi dalam komuniti di sekitar Kuala Lumpur ini. Selain dijadikan pusat vaksinasi, hotel kebajikan ini turut menyediakan 300 bilik penginapan kepada mereka yang tidak mampu membayar sewa harian hotel yang mahal dengan harga RM30 setiap malam. Laporan Siti Nurul Husna Bukhari untuk Berita RTM. Bekas anggota Majlis Tinggi UMNO Dato' Lokman Nur Adam dihukum penjara sebulan oleh Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur selepas didapati bersalah kerana menghina mahkamah dan menakut-nakutkan saksi pendakwaan dalam perbicaraan kes 1MDB terhadap Datuk Seri Najib Tun Razak. Keputusan itu dibuat Hakim Colin Lawrence Sequeira selepas mengambil kira keadaan kes dan faktor mitigasi oleh pihak pembelaan. Datuk Lokman didakwa mengancam saksi Datuk Amhari Afendi Nazaruddin semasa saksi memberi keterangan dalam perbicaraan pada tahun 2019. Bagaimanapun, mahkamah membenarkan hukuman ditangguhkan sementara menunggu proses rayuan di Mahkamah Rayuan. Dia turut diperintah menyediakan bon jaminan RM3,000 dengan seorang penjamin. Hakim Colin menyifatkan perilaku tertuduh sama seperti campur tangan dalam pentadbiran mahkamah. Tertuduh mempunyai niat buruk ketika membuat laporan polis dan kemudiannya mengeluarkan kenyataan media kerana Datuk Amhari masih memberikan keterangan. Laporan polis itu mencabar kredibiliti Datuk Amhari sebagai saksi berikutan pengakuannya menerima pinjaman $200,000 Amerika daripada Jolo. Kemudiannya pada 29 September 2019, tertuduh juga mengadakan wawancara video di mana dia didakwa menyerang integriti peguam negara. Baik, ini pula bekas adun Batu Maung Pulau Pinang mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Kuala Lumpur atas 58 pertuduhan pengubahan wang haram bernilai RM9.22 juta. Datuk Insinyur Mansur Musa membuat pengakuan itu dan memohon dibicarakan sebaik pertuduhan terhadapnya dibacakan jurubahasa di hadapan Hakim Suzana Hussein. Bagi pertuduhan pertama hingga ke-42, beliau didakwa terbabit dalam pengubahan wang haram, menggunakan wang hasil aktiviti haram untuk pembelian saham, rumah dan pembayaran kepada kontraktor melalui syarikat berbeza. Sementara itu, bagi pertuduhan ke-43 hingga ke-58, ia melibatkan terima, guna dan memindahkan wang daripada sebuah syarikat hasil aktiviti haram. Mahkamah membenarkan ikat jamin RM200,000 dengan seorang penjamin dan sebutan semula kes ditetapkan pada 26 Julai. Pelantikan Datuk Seri Gopal Sri Ram sebagai Timbalan Pendakwa Raya Kanan pada 30 Ogos 2018 oleh Peguam Negara adalah sah dan tiada kecacatan. Perkara itu dimaklumkan di Mahkamah Tinggi semasa prosiding permohonan Datin Sri Rosmah Mansur untuk menggugurkan Sri Ram dari mengendalikan semua perbicaraan kes jenayah termasuk kes rasuah solarnya. Sri Ram berhujah Mahkamah Persekutuan pada tahun 2019 berpendapat tidak ada kekurangan dalam pelantikannya di bawah Seksyen 376 Kanun Prosedur Jenayah. Pelantikannya sebagai Timbalan Pendakwa Raya oleh Peguam Negara sebelum ini, Tan Sri Tommy Thomas, memberinya semua kuasa pendakwa raya. Tan Sri Tommy juga mengesahkan melalui afidavit bahawa di bawah Seksyen 376, Sri Ram berada di bawah kendalian dan arahannya. Dalam afidavit diajukan pada Mei lalu, Tan Sri Tony menyatakan pelantikan Sri Ram sebagai Timbalan Pendakwa Raya Kanan untuk menangani pendakwaan kes skandal 1MDB dan kes lain termasuk Datin Sri Rosmah atas tuduhan rasuah dan pengubahan wang haram. Sebagai alternatif, Sri Ram turut mengemukakan surat pelantikannya oleh Peguam Negara Tan Sri Idrus Harun bertarikh 21 Mei lalu dan menjelaskan kekurangan surat pelantikan sebelumnya. Keputusan permohonan rayuan ini ditetapkan pada 9 September hadapan. Di China, sepasang suami isteri sanggup membawa anak perempuan mereka yang berusia 13 tahun ke sebuah pulau terpencil. Langkah drastik itu bertujuan memberi pengajaran kepada remaja tersebut yang didakwa suka melawan cakap, malas ke sekolah selain mudah marah walaupun sudah berkali-kali dinasihati. Polis Weihai berkata pihaknya turut dimaklumkan mengenai kehadiran remaja berkenaan oleh nelayan di pulau tersebut.
Masih di China, seorang lelaki berjaya ditemukan semula dengan anaknya selepas 24 tahun terpisah. Ketiga berumur 2 tahun, Guo Zhenjian, diculik di hadapan rumahnya di wilayah Shandong pada 1997 oleh sindiket perdagangan manusia. Mangsa dijual dan kemudiannya tinggal di wilayah Henan. Identiti mangsa berjaya dikenal pasti menerusi ujian DNA. Sejak kehilangan anaknya, Guo Gangtang menjelajah dengan bermotosikal ke 20 wilayah di seluruh China untuk menjejaki anaknya. Pelbagai dugaan terpaksa dihadapi sepanjang tempoh itu, termasuk mengalami patah tulang akibat kemalangan. Gara-gara bosan terperangkap di dalam kesesakan lalu lintas lebih 2 jam, seorang pemandu lelaki terjun ke dalam sungai dari sebuah jambatan. Bagaimanapun, Jimmy Jennings dari Louisiana berjaya diselamatkan selepas operasi menyelamat memakan masa beberapa jam. Jimmy kemudian ditahan polis atas kesalahan jenayah dan pencerobohan. Baik, berita perdana edisi 15 Julai berakhir di sini. Terus patuh SOP untuk putuskan rantaian jangkitan COVID-19. Saksikan Salam Baitullah selepas ini. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam hormat.